A'udzubillahi samil alim syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa 'ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih. Tahniah ya. Jasni Ahmad ya, UUM lecturer, orang pertama diketuai oleh Kafrizo dan Hafizatul Suhaila. Oh, tu dua lelaki. Ni dulu ya. Kamisa Rasman, Misa. Lepas tu siapa? Harul Hazri, Johar Joib dah masuk, Nikmah Tahai ni ya, Zainab Hassan dah masuk, Mas Diana, Harul Hazri. Like dan share guys, like dan share. Lepas tu Mun Mak Isma, Muhammad Nur Fitri, Baba Hassan, Zurina Hassan pun dah masuk, Muhammad Nur Fitri dah masuk tadi, Amy Rashidah ya, Nur Rizan Sulaiman dari Singapura pun dah masuk, Nadia Tan, Waalaikumsalam, Haji Rahim pun dah masuk dari Singapura, Nora Khairul ya. Lepas tu Suryati, Ismail Osman. Like dan share cepat-cepat ya. Ni dah 3-4 hari cuti. Tok Abah sakit ya. Tok Abah sakit ni hari ke-4 ke-5 dah okey lah. Yang kurang ni ya. Salwati Uti kata jom sedekah subuh ya. Ada masa seminit 2 lagi untuk sedekah subuh. Ya, ada 5 minit lagi. Sedekah subuh. Go sedekah subuh ya. Dan berdoa. Zarul Ismail, Masinah, Misa, good morning to you. Janatul Nisa, Anina Ani, Jelani Saad ya, Nadra Niazullah, Azlinda. Like dan share, bagi tahu kawan-kawan 10 orang geng kita ya, supaya dapat membantu ya, dapat join ya. Hani Muhammad Yusof dapat pahala percuma kita ya. Lady Syahadah, Faizal ni, Hamidah Abdullah, Coach Amy pun dah masuk. Alhamdulillah. Hari ini Jumaat Saidul Ayam ya, 27 Mei. Ramai orang buat open house juga hari ini. Esok especially lah, Zarni Dahat ya, Coach Amy dah share, terima kasih. Norizan, Rasima Osmar ya, dah sedekah subuh dah kata Amy ya. Ban Naidin, Cikgu Mutanudin ada masuk, terima kasih Cikgu. Bin Salman, Jafrizul, Dunia Darian, Nur Hidayah Syarif, Aminah Muhammad, Nurul Hufaz, Kindergarten ya. So like dan share guys. 138 orang dah masuk kelas, 96 share. Seperti biasalah, cukup 200 kita sambung. Tok Abang baru bangun daripada satu rumah dah kena lama dah. Tok Abang yang last kononnya hero lah, rupanya kena juga, jatuh juga dengan COVID ya. So alhamdulillah dah hari ke-4 ke-5 ni dah bolehlah ya. Dah boleh, tapi masih batuk, masih lemah. Wong Jowo dah masuk, Yulisma, Saiful ya, Alam Ahmad. Alhamdulillah ya. Sama-sama doakan agar kita semua dapat kesihatan, kekuatan dan dapat jadi aset kepada dunia. Marais Ili, suami Ismail, Mun Mak Isma dah share. Tok Abah terima kasih. Mun Mak Isma, Syarifah, Ifah Syari, Waalaikumsalam, Ramlah Zul, Halimatun Sadiah. Go, good luck. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Sabridas, Halib HD, Ratna Laili, Suhaili Hamid Suhaili ya. Saruhani Tari, Miza Alid, okey. Wong Jowo masuk ni, kabari waras ya. Sandra Elan ya, dah share kata terima kasih. 118 orang dah share. Lina Zalina dah share. Roza Nasrullah, Lina Jolina ya. Tolong share Haja Aisyah, nama ibu saya Haja Aisyah ya, Allah yarhamha. Suryati dah share, dia kata Ina Zalina, Muhammad Faizal Kasim, Erin Mat Said, Waalaikumsalam. Khadijah Harun, Fandi Ahmad, Ami Murad ya, Miza Ali share dah. Miza Ali dah share, dia kata ya. Zurina Muhammad Isa lega dengan suara Tok Abang ya, betul lah, serak-serak ni macam suara Jamal Abdillah betul ni ya. Aidah binti Muhammad Kasim, Yati Idris, Sadiah Live ya.
Lily lah ya pula ya, mata ya, mata orang tengah recover daripada COVID ni, masih kuarantin. Hari ni Tok Abah tak boleh pergi masjid lah ya. Rockefeller ya, Fauzia Ismail, Zahara Makno, 148 shares guys ya. Sikit lagi kita sambung. Hani Muhammad Yusof, Ezrina Adam ya. Lepas tu Zainab Hassan dah ada, terima kasih. Fatimah Abdul Wahab, lindung green button. 3 hari tak ada, betul, 3 hari tak ada ya. 4 hari kot. Ani Yarni, Siti Nur Alwati, Sasabila Zam, terima kasih. Nora Khairul, Husaini Zainal dah share, terima kasih. Siti Talib, Sahura Majid, Azlina Aziz, Nuridaya Sharif dah share, terima kasih. CN dah share, terima kasih ya. 150 shares dah. Lagi sikit. Sumarni Sidra, Nurai Eda, Fatimah Abdul Wahab dan share Tok Abah, terima kasih. Timah Nur Hafizah ya, dan sahabat-sahabat kita yang lain. Hari ini hari Jumaat 27 Mei, apa nama, Selul Ayam, happy birthday untuk mereka yang birthday, happy anniversary. Dan untuk ialah yang kematian keluarga semalam, Tok Abah ada 2-3 orang sahabat yang meninggal semalam. Kita doakan ya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, semoga Allah rahmati roh mereka ya, seorang-seorang ya. Masa kita entah bila ya, so kita kena bersedia, sebab orang bijaksana, orang sentiasa ingat tentang kematian. Nur Hilati Heli, terima kasih. Kas Official, Mona Maria, Nur Hafizah ya, Fauzia Ismail, Umi Ana ya. Like dan share guys, like dan share ya. Zahra Azizi, Haris Latif, Azlinda Aziz, Suhaila binti Muhammad, Nasir ya, Siti Fatimah. Siti Fatimah pun tanya kabari ya, geng-geng Jerman ya. Armin Pakar Kobe, tu dia ya. Armin Pakar Kobe, Aida ya, Zurin, Erita Abdul Rahman. Sikit lagi, 171 dah share. Cikgu Yunus, terima kasih cikgu. Cik Nun Abu Bakar, Suyahya, siapa ni ya, Iyad Rizal ya, tak apa nampak Jawi ya. Faridah Ja'alam, Kasu Official, Ruby Dahlan, Sugiyati Senen, Sugiyati Senen ya. Haris Latif, Muslim ini Muslim yang macam suara Piramli ke. Rafidah Mu'in, Saidin Lameh, Allahumma salli ala Muhammad. Hari Jumaat hari ini banyak berselawat atas Nabi. Hasta ya, Kalsum Tambah, Rosie Williamzi, terima kasih. Selamat pagi ya, mudah-mudahan sihat kita semua. Mona Maria, Muzek, Ni Azian Mak Saleh, Izan Kasih Nurizan, Aida Zurin ya, Coach tadi, Coach Amy. 188 sikit lagi. Mei Mahmud, G Fadil ya, siapa ni, Hajazam ya, Ahyar Zaini, yang ni jarang jumpa ni. Zarni Dahat pun jarang ni. Selamat pagi. Wahid Ed, moga-moga diparingi murah rezeki. Wah, ini memang Jerman ni ya, Wahid ya. Lepas tu Kas Official ya, terima kasih, kita sama-sama sedekah ya. Nurizan ya. Okey, terima kasih, doakan Tok Abah semua ya. Tok Abah ni dah mula sihat sikit lah, dah mula berpeluh, kena minum kopi tadi tu berpeluh sikit, bolehlah bercakap, suara serak serak-serak basah ya. Ramlah Zul, terima kasih ya. Black Sabbath, bagaimana nak pulih dari anxiety? Oh, jauh panjang cerita tu ya. Ya, Nora Fida, Google je, Google macam nak pulih dari anxiety. Tapi yang penting, seperti yang Tok Abah selalu sebut, apa pun masalah, solat taubat. Solat taubat 2 rakaat, istighfar 100 kali, maafkan semua orang, sedekah subuh, dan niatkan untuk pulih daripada anxiety. Dan buat baik. Baca Quran, sedekah, bantu orang ya. Sebab anxiety tu macam-macam puncanya, mungkin psychological, mungkin physical, mungkin paranormal ya. Tapi cek ya, cuba Google juga 50 tanda kena sihir, sama ada anda ada masalah. Okey, 214 dalam kelas, 224 share. Tok Abah sambung ya. Seperti yang Tok Abah janjikan ya, tips untuk sentiasa ceria dan bahagia. Di bahagian kedua Tok Abah berhenti kat nombor 9 ya, nombor ganjil lah, nombor Allah itu witir kan. Dan Tok Abah sebut, kalau anda masih ingat ya, 4 hari lepas, 3 perkara yang buat kita happy ialah: 1, ada orang yang kita cintai, someone to love. Nombor 2, something to do, ada benda yang kita boleh lakukan. Ada kerja, ada usaha, ada kegiatan masyarakat, ada yang kita boleh lakukan ya. Something to do.
Kalau orang tak boleh buat apa-apa, dia tak boleh happy. Asyik melangut, ya, lepak aja tak happy. Ya, kalau cuti pun sehari 2 hari okey. Kalau cuti sebulan, you akan rasa boring. Tak happy. Someone to love, something to do, and of course nombor 3, something to hope for. Kalau kita ada harapan, ya, manusia akan bahagia seronok bila ada harapan. Something to look forward. Hari ni hari Jumaat. So Tok Abah to look forward siapa? Cucu-cucu yang akan datang. Nur Asia dan Muhammad Aizan, mereka akan datang, tapi mereka akan duduk kat beranda. Tok Abah akan berbual kat beranda sebab Tok Abah masih kuarantin. Kita ikut SOP. Oh ya, terima kasih kepada pegawai-pegawai KKM yang jenguk Tok Abah semalam, ya. Tok Abah pun terperanjat, ya. Ada kereta, bukan ambulans, tapi kereta daripada KKM sehingga ingat apa hal, ya. Oh, kita nak memantau pesakit. Siapa yang sakit? Nama dia Fadilah Kamsah. Itu saya lah. Cuma bagaimana keadaan? Saya Tok Abah jawab lah. Tok Abah nampak masih handsome, masih boleh bernafas, ya. Selera okey, cuma batuk-batuk sikit, ya. Oksigen okey. So Tok Abah ada minimum symptom lah. Alhamdulillah. Ni semua dengan doa you all lah. You all selalu doa semoga Tok Abah sihat, sejahtera. Ni semua makbul lah doa you all. Tok Abah walaupun the last bastion kat rumah Tok Abah, semua dah kena. Tok Abah seorang tak kena. Ingat hero. Rupanya hero jugalah. Tapi hero yang diuji oleh Allah last sekali. Sebab kita layan Tok Mak dengan penuh kasih sayang. Jadi dia kurang sanitasi, tapi sengaja nak kena supaya dapat immunity sebenarnya, ya. So, akhirnya kita kena ada immunity yang semula jadi. Itu yang terbaik, ya, insya-Allah. Baik, ya. So kita kata semalam, bukan semalam, 4 hari lepas 3 perkara. Tetapi Tok Abah baca balik nota Tok Abah, ya, kerana sebenarnya kita kena pilih dan usaha untuk happy, ya, untuk bahagia. Kebahagiaan bukan ada di luar, bukan ada di luar badan kita, tapi ada di dalam diri kita. Jadi kalau kita mengharapkan kebahagiaan daripada luar, itu kebahagiaan yang tidak hakiki, yang sementara. Itu yang kadang-kadang orang yang kata, aku ni stres, aku kena minum, mabuk-mabuk. Kena, ini zaman-zaman dulu lah, ya. Zaman-zaman dulu, ya. So ataupun itulah mengambil dadah lah. So macam mana awak nak happy dengan benda yang bahaya macam ini, ya. Ini kadang-kadang orang yang memang tak bijak, memang terpedaya oleh dirinya sendiri, ya. So kita kebahagiaan ada dalam diri kita. Kita kena pilih. Kita kena pilih untuk bahagia no matter what. Ya, Tok Abah tengok semalam, ya, dalam demam-demam, tengoklah drama apa? Jangan menangis cinta. Jangan menangis cinta. Siapa? Mak Yang, ya Allah, punya jahatnya mulut dia dulu, sampai berkudir-kudir mulut dia. Dalam hati Tok Abah, padan muka. Tok Abah kenal pelakon Mak Yang tu. Kawan lah masa kat TV dulu, ya. Kita pun artis otai. So kata ya Allah, pandainya berlakon sampai kita menyampah tengok dia, ya. Kalau pergi supermarket mesti dia kena halau. Orang mesti tak nak serve sebab jahat Mak Yang tu. Tapi dia dah insaf, ya. Akhirnya siapa nama suami dia, lupa namanya, dia pun patah balik, rujuk balik, walau Mak Yang tu punyalah ya Allah ya Tuhanku, ya. Sebab dia tahu kemaafan akan membahagiakan manusia. Bila kita dapat memaafkan semua orang sebelum tidur, itu salah satu sifat penghuni syurga. Jadi itu semua yang belum maafkan, semua tu Lia. Dia belum maafkan si Haf, ya, suami dia. Si anu lah, Mira Rusli, ya. Amira Rusli, ya. Kalau Tok Abah jumpa dia, Tok Abah lecture dia. Ya, Tok Abah lecture dia supaya maafkan. Ada kan nak kahwin dengan Zul. Apa ceritanya? Ya, tapi kita tahu ujungnya, yang insya-Allah tak jadi dengan Zulkot. I hope so lah. Ya, tak jadi, ya. Balik, ya, rujuk balik dengan Haf, ya. Siapa nama? Nama si Remy Ishak tu. Ya, insya-Allah lah. So isunya, pengajarannya, ibrahnya ialah kemaafan akan mendamaikan. Sebenarnya ya, kita memang terluka. Memang kita terluka. Itu sebabnya bila orang bertanya Tok Abah, sampai bila kita nak maafkan orang, berapa kali kita teraniaya? Tok Abah tanya balik, kalau kamu buat silap, kamu pun tidak sempurna. Kamu pun buat silap tiap-tiap hari tau. Buat dosa tiap-tiap hari tau. Sampai bila kita nak minta Allah ampunkan kita? Kita akan jawab, sepanjang masa lah. Kamu nak minta Allah maafkan kamu sepanjang masa sebab kamu buat dosa tiap-tiap hari. Kita buat dosa tiap-tiap hari. Dan kita mohon harap Allah ampunkan kita tiap-tiap hari. Sampai bila? Sampai kita mati.
Tapi bila orang buat silap kat kita, kita ada limit. Ada stamate, kata orang kampung Tok Bah, ya. Ada had. Terus kan Tok Bah pernah cerita dulu kan, when I was young, limit Tok Bah ialah 3 kali. Kalau orang kacau aku 3 kali, mungkin aku akan marah. Ya. Kena excuse me lah, ya. Ini kena dah mula berhidung air. Yalah. Untuk mereka yang dah pernah kena COVID, fahamlah ya, dia punya simptom-simptomnya, dia punya ciri-cirinya. Alright. So bila masa muda 3 kali, sebab tengok cerita P. Ramlee lah. Dia ketuknya kepala saya bukan sekali, bukan 3 kali. Bagaimana saya nak sabar? Itu tahun 60-an, tahun 50-an. Kau kalau usik aku 3 kali, siap kau. Sekali okey, 2 kali okey, 3 kali siap. Lebih 3 kali aku mengamuk. Perkataan mengamuk tu pun orang Melayu ajar kepada orang putih. Orang putih tak ada perkataan amuk tau. Dia pinjam perkataan orang Melayu. So bila Tok Bah umur 25 tahun, masa tu dah belajar silat, dah konon dah itu kena terror. Bukanlah terror. Boleh lah ya, sikit-sikit melangkah tu. Tapi Tok Bah paling expert langkah 1000. Kata guru Tok Bah, kalau kau buat langkah 1000 kau akan selamat. Langkah 1000 min, datang musuh kau cabut. Kau cabut. Tapi Tok Bah belajarlah. Langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, langkah segera, langkah guru. Sampai tamat, kita belajar tamat. Ya, 3 guru. 3 guru. Ya, alhamdulillah. So, Tok Bah naikkan Tok Bah punya limit kepada, kalau 1000 kali aku kena kacau, mungkin aku akan marah. So, raise your level. So, bila orang minta nasihat kat Tok Bah, berapa kali kita nak maafkan orang? Dia repeat the same mistake. Nombor 1, kita ingatkan diri kita, aku pun buat silap, aku tidak maksum, aku buat dosa, aku buat maksiat. Aku mengharapkan Allah ampunkan aku setiap kali aku bertaubat. Sebabnya bila Remy Shah si Haf ya, Haf tu minta kat isterinya, bekas isterinya si Lia ya, bagilah abang second chance. Ya, hati saya nak letak ke mana? Bukan main skrip dia. Rosmizah pun, ia pun Siti Rosmizah, kau pun ya patut-patutlah ya. Ya, tapi mungkin dia terlampau luka lah ya. Orang perempuan ni sabar tau. Dia punya daya kurban, semangat kurban ni sangat tinggi. Tapi kalau dah maksimum sampai limit, dia akan berontak yang kadang tiada maaf bagimu lah. Tetapi ya, lebih afdal kita memaafkan. Ingat pesan Tok Bah pada diri Tok Bah sebenarnya. Memaafkan orang adalah anugerah kita kepada diri kita. Kita maafkan orang, kita yang bahagia. Sebab Tok Bah ulang dah ribu-ribu kali dah. Memaafkan orang lain adalah salah satu sifat penghuni syurga. Guys, you and I, we want to go to heaven. Ya, kita nak masuk syurga. Salah satu sifat penghuni syurga, memaafkan semua orang setiap malam sebelum tidur. Google, Tabayun, check it out. Jangan terima cakap Tok Bah, sebab Tok Bah ni bukan ustaz. Tapi insyaAllah, ya, sebab Tok Bah pun dah tengok, dah ada hujah-hujah yang kuat. Ya, Tok Bah yakin itu benar. Ya, so jom kita maafkan orang lain. Ya, so kata nak bahagia, bila kita maafkan orang, Tok Bah ulang ya. Kaifiah, wahai Allah, aku maafkan isteriku, anak-anak, mak bapak, adik-beradik, jiran-jiran, kawan-kawan, pekerja-pekerjaku. Aku maafkan semua orang dalam dunia. Jadikan semua orang dalam dunia maafkan aku sekeluarga. Apa impaknya? Ini yang Tok Bah belajar dan Tok Bah amalkan sejak lebih kurang 35 tahun lepas. 1, hati kita tenang. Mudah-mudahan hati bersih. 2, fikiran kita tenang. 3, badan kita sihat. Psychosomatic. Yeah, the state of your mind will influence the state of your body. Ini scientifically proven. Dibuktikan oleh sains. Bila kita maafkan orang, hati bersih, kepala tenang, badan sihat. Dan your face is a mirror of your heart. Tok Bah dah sebut kan? Wajah itu cermin hati. Bila hati bersih, apa jadi? Wajah pun tenang. Wajah pun berseri lah. InsyaAllah lah. Ada aura lah. Ada karisma. Ya? Yang kelima, bila kita maafkan orang, Allah ampunkan kita. Bila kita maafkan orang, Allah akan buat orang lain maafkan kita. Bila kita maafkan orang, Allah buka pintu-pintu rezeki. Banyak lagi lah. Tak payah cerita lah. Ya? Banyak dia punya fadilat, kebaikan kalau kita maafkan orang. Tu sebabnya Tok Bah kata apa? Bila kamu maafkan orang, kamu sebenarnya memberi khidmat kepada diri kamu. Kamu bukan menolong orang yang kamu maafkan. Kamu lebih banyak menolong diri kamu kalau kamu maafkan orang lain. I am telling myself more than telling you guys. Dan of course Tok Bah kena amalkan dulu. So insyaAllah ya,
Tok Abang maafkan semua orang. Mudah-mudahan Tok Abang berharap ya, semua orang yang Tok Abang buat silap sengaja atau tak sengaja, sedar atau tak sedar, memaafkan Tok Abang sekeluarga sebelum kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Okey. Itu rumusan 4 hari lepas. Kita terdapat bersama. Okey. Satu lagi yang Tok Abang jumpa dalam nota Tok Abang malam tadi ialah very little is needed to make a happy life. Sikit sangat yang kita perlukan untuk happy. Ada orang dapat gosok-gosok kucing dia, dia happy. Banyak ke? Banyak ke usaha untuk happy? Dia gosok kucing dia, dia belai kucing dia, happy dia. Dia tengok ikan dia kat akuarium, bagi makan ikan kat akuarium, dia happy. Ada orang dia sedekah aja, hari Jumaat ke hari lain, after lagi hari Jumaat, dia sedekah ya, kat tabung, kat masjid tu, dengan niat untuk keluarganya yang masih hidup atau sudah tiada, dia happy sangat. Betul tak betul? It is so little to make yourself happy. Kalau hari ni lepas Jumaat, awak pergi kedai mamak, ke kedai Jawa, kedai Banjar, tak kisah kedai apalah, ya. Beri makanan sikit dengan air. Dia bagi kat security guard kat depan dia punya apa nama taman perumahan. Ya, apa you rasa? Don't worry buat apa dia rasa. Kita tak tahu apa yang guard rasa. Of course, logically dia akan happy orang belanja. Tapi yang penting bila kita bagi orang makan, kita akan happy. Malahan Tok Abang pernah sebut banyak kali, syurga merindukan 3 kumpulan manusia, dan salah satu kumpulan yang syurga rindu, artinya akan jadi penghuni syurga, ialah orang yang suka beri orang lain makan. Tok Abang selalu cakap kepada Tok Mak, kalau pasal makan tak apa, pasal makan tak apa, kita nak belanja siapa-siapa kena ni, insyaAllah. Tapi janganlah berlebih-lebih, ya. Ala kadar lah kan. Every time nak belanja orang, mesti nak steak wagyu, ya, yang 200 gram RM500. Gila. Ya, gila. RM500 200 gram. Mak oi. Ya, so ada apa ni, anak-anak tu apa tu, ada yang memang suka sangat benda macam tu ya. So sesekali ku rasa teringin, kata Shima ya. Okey. Alright. Itu yang lepas. So hari ni Tok Abang sambung lah ya. Tak boleh sambung sebab banyak catatan Tok Abang yang sangat seronok dikongsikan. Baru 260 orang dalam kelas hari Jumaat guys. 355 dah share. 487 reaction, 500 orang komen. Terima kasih ya. Razyana. Bila orang, hati kita yang tenang ya. Hati kita tenang, hati kita bersih, kepala kita positif, badan kita sihat, muka kita handsome, muka kita handsome, muka kita handsome. Itu nak ulang 3 kali supaya Zul Gold Silver tu dia. Fauzia Ismail, Nur Aziah ya, Rose William Z ya. Betul. Apa ni, Jaka Utara Sopan tu dia. Zamilah Ramli. Tok Abang lupa, dah hampir setengah jam Tok Abang mulakan ya. Penaja program kita hari ni ialah webinar pada 9 Jun. Tok Abang lupa nak sebut. Penaja program kita pagi ni, FB Live kita ialah webinar 9 Jun, psikologi di tempat kerja. Ini memang bukan offline, bukan webinar, tetapi dalam kelas. Kita buat dalam kelas ikut SOP yang sewajarnya. Tok Abang akan berduet dengan Cikgu Saiful, kita punya CEO, seorang personality TV, dan Radio Hakim, akan membicarakan tentang psikologi tempat kerja, basic lah ya, yang akan merangsang kita berubah. Kita akan seronok, terutama memahami perbezaan antara gender dan bagaimana nak berkomunikasi, berinteraksi dan bekerjasama ya. Dan Tok Abang banyak sangat dapat orang bertanya, macam mana ya bos saya orang perempuan, ya Allah, dia dah mungkin dah dekat menopause, dia punya mood, ya Allah, umur dia 50. Contoh kan. Ni cuma kisah-kisah benar. So apa ni, ada seorang staff saya tu perempuan gini. Tok Abang tanya, dia bujang ke berumah tangga? Dia bujang. Umur dia berapa? Mungkin 40. So kita pun faham latar belakang, kita terangkan, tak kenal maka tak kenal. Maka bila kita dah faham, kita akan bersimpati. Rupanya mula-mula kita fed up tau. Kita fed up dengan pekerja berlainan gender ya, kalau yang menyusahkan kita. Tapi bila kita terangkan, kita jelaskan, bila dah faham, dah kenal, kita punya persepsi terhadap mereka berbeza. Dulu benci, sekarang kita simpati. Nampak? Daripada benci ke simpati, maka tindak tanduk kita berbeza. Dan yang penting apa? Sayang menarik sayang, benci menarik benci, neutral menarik neutral. Sunnatullah, hukum alam. Jadi kalau kita boleh neutralkan fikiran kita, tidak benci, paling kurang tidak benci,
maka Allah akan ubah lanskap kita punya hubungan di tempat kerja. Itu yang Tok Abah nak kongsi selalu ya. Dalam program pada 9 Jun, Tok Abah akan kongsi bagaimana nak mengenal diri, mengenal orang lain. Apa perbezaan ketara antara lelaki-lelaki perempuan. Jadi Tok Abah masih membaca ya. Membaca. Dan semalam Tok Abah baca apa tau? Orang umur 60 ke atas, macam Tok Abah ni dah 70 ke atas, maka kita punya otak kanan, laki-laki ya. Orang laki-laki banyak pakai otak kiri. Itu kita tahu. Orang perempuan Allah jadikan pakai otak kanan, otak kiri serentak. Kita tahu. Tapi yang Tok Abah baru perasan balik, tahu lama dah. Ya. Ialah bila umur 60 ke atas laki-laki, dia mula pakai otak kanan dan otak kiri. Dia Allah harmonikan otak kanan dan otak kiri untuk mereka yang umur 60 tahun ke atas. Itu sebenarnya orang 60 tahun ke atas ni lebih kreatif, lebih tenang, lebih harmoni, ya, lebih kata tu matang, lebih dapat memberikan bantuan nasihat dengan lebih berwibawa lah. Rupanya otak kanan dan otak kiri telah diharmonikan oleh Allah. Wow. Itu kajian ya, kajian neuro oleh pakar-pakar psikologi dunia yang Tok Abah tak perasan. Tok Abah tu ni mula 60 kata lain macam cara fikir supaya kita tak cepat. Sebabnya kata seorang pakar, use the 10-second principle. Rupanya Tok Abah dalam menggunakan 10-second principle tanpa sedar. Terus Tok Mak kadang-kadang sampai, orang tanya ni. Rupanya Tok Abah gunakan bukan 10 second, Tok Abah gunakan 20-second principle. Ya, orang yang matang, dia akan berfikir paling kurang 10 saat sebelum menjawab. Jadi dia tak sentap. Sebab, ikut kajian psikologi, bila orang bertanya soalan yang menyakitkan hati ataupun fed up ataupun yang pelik, kalau kita tunggu 10 saat, kita punya persepsi akan berbeza, otak kita akan lebih tenang, kita tidak akan menjawab soal kata-kata yang boleh menyakitkan hati. Ya, jangan bercakap bila marah. Jangan berjanji bila kita sedang sangat bahagia. Ingat kan? Jadi kalau kita, bila orang cakap yang negatif, kita akan sentap. Kalau kita jawab macam itu, jawapan kita akan bahaya. Mungkin boleh melukakan hati manusia lain. Itu sebabnya pakar-pakar psikologi mengesyorkan use the 10-second barrier. Gunakan 10 saat untuk berhenti sebentar, berfikir. Dan Tok Abah jumpa ramai orang-orang hebat, orang yang pandai, asatiza, laki-laki perempuan yang umur muda, 30-an, 40-an. Bila Tok Abah tanya soalan, mereka akan senyum. Dia akan sebentar berfikir. Selepas 10-15 saat baru menjawab. Ada seorang ulama yang Tok Abah jumpa, Tok Abah tanya satu soalan, dia gunakan sekitar 120 saat baru jawab. 2 minit. 120 saat kau. Allahu Akbar. Tok Abah belajar 10 saat, dia gunakan 120 saat. Tok Abah ingat dia ni tak dengar. Rupanya dia dengar, tapi dia termenung. Ni yang tanya ni pun bukan sebarang orang. Orang tua bangka juga, dia kata. Ya, Tok Abah kan dah tua bangka. Kalau aku jawab kan, ya, so itulah. Ya, kadang-kadang kita kena ingat. Ya, so okay. Deal with your problem before you can deal with your happiness, kata seorang sarjana. Kita kena urus kita punya masalah sebelum kita dapat mengurus kegembiraan kita. Ya, kita ada masalah satu persatu, kita selesaikan masalah kita. Jangan sweep the problem under the carpet, kita tak akan bahagia. Itulah macam kisah si utara tu, si Lia dengan si Hafsu ni, ya, dalam Jangan Menangis Cinta. Ya, Tok Abah tak tengok daripada awal sebab fed up sangat dia punya ada pun jalan cerita, tapi ujung-ujung tu kesian. Tengok sajalah, ya. Dah Tok Mak tengok tu, kita pun tumpang lah. Nak tengok tenis kan kecil hati pula orang tua tu. Tok Abah tengok apa ni, French Open sampai pukul 3 pagi, tapi malam tadi pukul 12.30 dah give up sebab kita kan demam, kita kan kononnya kena COVID, ya, kena patut-patut lah kan, kena rehat, ya. Dan Tok Abah pula hari ni ada, hari ni Tok Abah ada program WHI, ya, wanita hari ni. Tajuknya menarik, ya. Apa nama kata tu, berkorban kerana anak. Berkorban kerana anak, ya. Walaupun dia sengsara tak apa. Itu sebabnya kalaulah si Lia tu faham, ya, dengan si Hafsu, si Remisha, mereka berkorbanlah sikit demi anak-anak, ya. Memanglah kita akan, hati kita terluka, tapi ya, hati yang terluka ni ibarat kita memaku
kayu. Ya, kalau walaupun kita tarik paku tu, masih ada kesan kat kayu bekas paku tu. Itu kata pakar-pakar psikologi lah. Betul lah tu. Ya, walaupun kita maafkan orang, hati kita ada kesan luka. Tetapi jangan takut. Ya, masa akan jadi ubat. Ya, zikir akan jadi ubat. Ya, doa akan jadi ubat. Ya, dan khidmat akan jadi ubat. Mengingat mati akan jadi ubat. Mengingat mati akan jadi ubat kepada luka-luka yang lepas. Allah, entah esok, entah lusa aku mati. Kenapa aku mesti terluka hati? Masih kecil hati, masih dendam. Come on, come on. Kita pujuk diri kita. Ya, kalau kita orang yang matang, orang yang mudah-mudahan bijaksana lah. Ya, kita kan kena grow up. Ya, grow wise with each day. InsyaAllah ya. Kita deal with our problem before we can deal with our happiness. Kalau kita atasi masalah kita satu persatu, maka kegembiraan akan datang, ya, step by step, ya. Ada acceptance is one of the reasons why some of us live a happy life and some of us don't. Ya, kita terima apa yang kita ada, terima hakikat. Aku dilahirkan begini, aku terima, aku redha, aku bersyukur. Kita akan happy. Sebabnya Nabi SAW bersabda, mafhumnya, siapakah orang yang kaya? Orang kaya ialah orang yang bersyukur dan redha dengan apa yang dia ada. Dia kaya lah. Bila dia rasa dia kaya, dia happy lah. Siapakah orang miskin? Orang miskin ni berapa banyak pun hartanya, dia rasa tak cukup. Dia tak puas hati, tak bersyukur. Tak cukup. Bukan artinya bila kita bersyukur, kita doa, dia ni patah semangat, membunuh semangat lah Fadilah Kamsah. Dapat sikit pun bersyukur, tak nak cuba lagi. Taubat kata, taubat tak kata, tak cuba lagi. Taubat kata, bersyukur at every stage of your life, bersyukur. Buat yang terbaik lagi. Apa yang dapat, bersyukur. Buat lagi. Kan taubat dah selalu sebut. Orang yang beruntung, berjaya, orang yang hari ini lebih baik daripada semalam, takkan lupa. Jangan ambil cakap taubat hati, kata in toto, kena cari rentetan, ya, keseluruhan. Jangan ambil satu je hujah, tak guna punya motivator, ada ke berpuas hati dengan apa yang ada. Ini boleh membunuh semangat. Taubat dah ulang. Orang yang berjaya, beruntung, ya, berubah tiap-tiap hari, dan taubat dah sebut. Jangan tidur sebelum dapat ilmu baru, dapat tip baru, dapat doa baru, dapat perubahan baru. Jangan tidur. Nampak tak? Ingat tak? Kalau ingat, you are on the right track. Jadi artinya kita keep on changing, improving, but at every stage of your life, redha, bersyukur, ya, bersyukur, redha, terima seadanya. Ini bahagian aku, ini rezeki aku hari ini. Ini ya, takdirnya, ini takdir mu'alak yang aku terima dari Allah, mesti terbaik. Allah tak beri apa yang kita mahu, Allah beri apa yang kita perlu dan apa yang baik untuk kita. Confirm betul. Sebab itu Nabi yang pesan, so confirm betul lah, ya, InsyaAllah. Okay. Dan Tok Abar selalu cakap, ya, tetapi orang kadang tak nak terima. Apa kata Tok Abar? Kamu akan rasa bahagia bila kamu berhenti membandingkan diri kamu dengan orang lain. Kita nak maju ke depan, kita kena tengok orang lain. Tengok orang lain, tiru orang lain, contohin orang lain, tak mengapa. Tok Abar nak cakap kan? Jangan bandingkan diri awak dengan orang lain. Jangan bandingkan anak kita dengan anak orang. Jangan bandingkan anak sulung dengan anak nombor 2. Jangan bandingkan anak kita dengan sepupu-sepupunya. Jangan bandingkan diri kita dengan siapa-siapa pun. Sebab semua orang adalah hebat. Semua orang adalah berbeza, tak serupa, tapi sama-sama hebat. We are all created by Allah in the same manner, in the best possible form. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebab semalam tak abang nampak seorang manusia hebat. Dia kata, untuk jadi hebat, kita kena masukkan diri kita sama dengan alam. Jangan kita bandingkan, ubah diri kita. So, kita kena masukkan diri kita macam dengan pokok, dengan haiwan, dengan ni. Kita sebagai sebahagian. Jadi kita ego, bukan ego. Kalau kita keluarkan diri kita di atas, kita ego. So, I beg to differ with that person. Sikit lah. Sebab, based on that ayat tadi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya, ya, aku telah mencipta manusia dengan sebaik-baik jalan. Artinya kita manusia better than the animals
better than other beings. We are better than the angels. Yes, you heard me right. Anda betul dengan Tok Abah tu. Kita lebih baik dari malaikat. Fadilah Kamsah ni, kan kita kena beriman kepada malaikat. Macam mana kita boleh lebih baik daripada malaikat? Kan bila malaikat tanya pada Allah, wahai Allah, kenapa engkau mencipta Adam yang dibuat daripada tanah untuk jadi khalifah atas muka bumi? Padahal kami ni yang taat pada engkau dibuat daripada cahaya yang lebih mulia. Kenapa tidak jadikan khalifah? Apa jawab Allah? Aku lebih tahu daripada apa yang kamu tahu. Artinya malaikat tidak ada nafsu. Malaikat sami'na wa ata'na. Aku dengar, aku patuh. So memanglah baik. Kita ada nafsu, ada akal, ada cabaran, ada godaan setan. Malaikat mana dia diganggu oleh setan. And yet kalau kita jadi baik, we are better than angels. Kita jauh lebih hebat daripada malaikat, tetapi kita boleh turun ke tahap lebih hina daripada binatang. Jadi jangan samakan diri kita dengan persekitaran. Kita ni lebih tinggi. Tetapi untuk mengelakkan ego, kita kena ingat peranan kita. Apakah peranan manusia? Kita khalifatullah fil ard, kita khalifah, pemimpin atas muka bumi, dan kita juga hamba. Kita ni hamba. Hamba ni kita taat, dan kita khalifah ni mentadbir alam. So we are better than the environment. Jangan masukkan diri kita sama dengan environment. Yes, we are part of the environment, but we are above. Tapi above yang ada responsibility. Kita pentadbir, khalifatullah fil ard. Kita khalifah atas muka bumi, kita mentadbir alam. Salah satu pun fungsi kita mentadbir alam. Jadi kita tidak akan menganiaya nature. Kita tidak akan mengotorkan sungai dan sebagainya. Itu persepsi Tok Abah lah bila Tok Abah nampak perbincangan sarjana tadi. Sebab yelah, kita kan ada berbagai-bagai persepsi. Itu, that is my 2 cents, they call it, my 2 cents. Itu persepsi Tok Abah. Mungkin orang tak setuju, tak mengapa. So happiness bila kita tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Alright. So, dan Tok Abah nak share satu hasil kajian yang Tok Abah dapati daripada pembacaan Tok Abah. Research finding shows that people who believe they can control their happiness, they are 32% much happier than those who said kebahagiaan mereka dikawal oleh persekitaran. Orang yang yakin mereka dapat mengawal kebahagiaan diri mereka, 32% lebih happy. Macam mana diukurnya tu? Adalah kaedah saintifik yang pakar-pakar psikologi gunakan. Ini sebab dia pakai subjectivity kepada quantify the subjectivity. Orang yang mengatakan, oh saya ni terpulanglah pada keadaan situasi kalau untuk bahagia atau otherwise. So orang yakin dia boleh kawal kebahagiaan dirinya, 32% lebih happy berbanding orang yang tak dapat kawal. Alright. So 3 perkara yang mempengaruhi happiness: genetik, internal state of mind, circumstances. Ini kata seorang sarjana lah. Rupanya keturunan juga ada kesan keturunan. Yalah, dalam genetik kita ada 5% yang akan dibawa oleh generasi akan datang. Kalau mak bapaknya orang yang gembira, ceria, orang positif, anak-anaknya akan dapat sekurang-kurangnya 5% daripada sifat itu. Bapa borik, anak rintik, ada ketepatannya, tapi tak semestinya 100%. Bapa penyamun, anak mesti penyamun. Bapa mufti, anak mesti mufti juga, ataupun orang alim juga. Tak semestinya gitu. Iman tak dapat diwarisi. Ingat So tapi ada kemungkinan sebab persekitaran, sebab didikan, sebab doa, maka bapaknya orang baik, anaknya pun baik-baik, insya-Allah. Sebab didikan, sebab doa, sebab persekitaran, sebab environmental, sebab berbagai-bagai faktor lah. Okey. Ingat, program kita dibawakan oleh webinar Tok Abah pada 9 hari bulan Jun. Psikologi tempat kerja. Link ada kat komen pin kat atas So minta izin daripada bos masing-masing. Ini memang seronok. Kalau rasanya susah sangat nak mengata, cakap kat bos, send me to the to the program. Nanti saya akan buat eco seminar pada the whole organisation. You hantar 2-3 orang wakil, maka mereka pula akan buat seminar dalam dalaman. So you save
Ya, antara 3 orang, 30-40 orang akan dapat manfaat. Faham ke faham? So, ni Tok Abah bagi hint lah. Bagaimana dapat manfaat daripada webinar ini, ya. Maximize. Itu yang Tok Abah selalu lakukan, ya. Kalau Tok Abah pergi seminar ke apa ke dulu masa kat universiti, so Tok Abah pun volunteer untuk eco seminar kepada yang lain. Dan bila dia orang tengok video original seminar dengan video Tok Abah punya eco seminar, dia kata apa? Awak punya presentation lebih terang, lebih tenang, lebih jelas daripada original profesor tu. Yalah, dia cakap orang putih, aku cakap Jawa. Takkan kau nak sama, ya? Kau memang orang Jawa, kena cakap Jawa baru faham. Dia orang putih cakap orang putih lah. Lawak orang putih pun kau tak faham. Tak bawa saja gurau lah dengan dia orang, ya. So itu yang Tok Abah akan buat, lakukan pada 9 Jun bersama dengan Cikgu Saiful, ya. Tok Abah akan kongsi tips bagaimana nak memahami diri, memahami orang lain, dapat berinteraksi, dapat berkomunikasi, dapat bekerja, dapat menyatukan hati dengan mereka yang di tempat kerja, yang berlainan jantina dan sebagainya, ya. Satu permasalahan yang sering membawa kepada situasi yang negatif atau positif. Tengok situasi. Kalau kita urus dengan sebabnya, akan jadi positif, ada kehebatan. Sebab dalam satu organisasi, lelaki berbeza, perempuan berbeza, tapi kombinasi lelaki-lelaki perempuan, kombinasi emosi, pemikiran, intelek dan sebagainya menyebabkan sesuatu organisasi bertambah hebat. Yang man need woman to be complete and vice versa. Woman need man to be complete. Gitu, ya. Secara ringkas lah. So come to our webinar seminar, ya, pada 9 Jun. Di mana? Di DIFKA, Dewan Inspirasi Fazilah Khamsah. Di Pejabat Tok Abah ada dewan yang dewan tu cantik, bertaraf 4 bintang, ya. Cantik dan selesa, ya. Tok Mak punya design, ya. So kita, I think maksimum kita boleh terima is 50 orang lah, dengan SOP yang kita gunakan. So 50 orang is just nice. So tempat terhad, so kita galakkan anda minta izin daripada bos, cakap je kat bos nak attend seminar psikologi tempat kerja oleh Tok Abah dan Cikgu Saiful, insyaAllah your boss will agree. Kadang-kadang ada organisasi nak hantar sampai 20 orang, kata janganlah, bagi peluang orang lain pula, ya. Kalau tidak, kalau 20 orang kan kita punya limit cuma 40-50 seat. Dia kata okey lah, kaya hantar 5 orang, gitu, ya. So come to our webinar pada 9 bulan Jun, psikologi di tempat kerja. Seronok, berbaloi 9 pagi sampai 4:30 petang. InsyaAllah berbaloi, ya. Seronok, ya, dengan sijil, dengan nota, dengan makan dengan berjumpa Tok Abah, ya, dengan boleh soal jawab dengan Tok Abah, insyaAllah. Dan kita jadi geng, kita ada networking yang mudah-mudahan berpanjangan lah, ya. Alright. Dan program kita juga dibawakan oleh untuk anak-anak, ya. Excel Plus coklat, ya. Ni makanan tambahan untuk anak-anak umur 2 tahun ke atas, ya, yang ada vitamin C, bagus untuk immunity, kolesterol, susu awal lembu, ada korma, ada susu, ada DHA powder, ada lotus seed. Lotus seed ni biji teratai, ada aura ketenangan. Jadi anak-anak, ya, anak kecil atau anak purba macam Tok Abah kalau makan ni akan tenang, akan fokus, seronok belajar, boleh lama belajar, bertenaga. Kesannya lama-lama pandai lah. Bukan makan ni terus pandai, tak. Makan ni akan bertenaga, fokus, seronok belajar, ya, dapat mudah mencerap, ya. Bila itu berlaku, kita belajar pula konsisten, jadi pandai lah. Ya, dia punya maskot Didi and Friends, dan ada gambar Tok Abah sebagai pengesan bahawa ini bukan main-main. No, don't pray. Ya, betul-betul punya ni, ya. Dah ribu-ribu anak-anak yang dapat manfaat, ya. So insyaAllah lah, testimonial beribu-ribu. So ni asbab untuk kata tu membantu anak kita, dan sedikit pengobaran mak bapak akan merangsang kehebatan anak-anak. Anak-anak akan berterima kasih. Ingat, setiap pengobaran mak bapak mungkin ada kesan pada 7 generasi akan datang. Subhanallah, ya. Alright. Dan of course lah, program kita sentiasa disupport oleh tabung korban. Jom kita menabung untuk ibadah korban dan akikah di Malaysia, secara online, customer friendly, dan juga ada panel syariah Ustaz At-Ta'ah, ya. Okey. So Tok Abah sambung sikit lagi, ya. Walaupun dalam keadaan, itu sebabnya bila berinteraksi dengan you all, Tok Abah makin sihat. Sebenarnya
hidung sebu, ya, kalau batuk sakit, ya, orang yang dah pernah kena COVID faham lah, ya, sakit dadanya bila batuk, lepas tu sendi-sendi lemah, ya, rasa nak tidur saja. Tapi kalau nak ikutkan memang begitulah, tapi lawanlah. Allah bertindak seperti mana yang kita fikirkan. Sebenarnya tak tak nak layan, baru hari keempat sibuk nak buat every life, never mind, ya, walaupun batuk-batuk hidung seselma, tapi bila kita lawan, maka mudah-mudahan that is happiness to me. Salah satu cara nak happy ialah dengan berkongsi dengan orang lain, ya, beri manfaat pada orang lain, kongsi ilmu sikit-sikit. Ni pun hari Jumaat, sebabnya pagi tadi dah sempat sedekah subuh, ya, Tok Abah masukkan dan niat, ya, maka happy sangat. Lepas tu dapat pula jumpa you all yang dah 4-5 hari tak dapat jumpa. So alhamdulillah, ya. Okey. Zurinah Mak Isa kata faham. Mak Jawi, terima kasih. Zamilah Ramli, Madihi Dihi, Sri Ayu Awena, jangan jumpa ni. Kotut Moleh pun ada. Good morning to you Kotut, ya. Ni orang Sabah ni. Hisham Syami, ya. Tabung korban ada betul. Awang Kuku, Fauzi Aziz, ya. Okey, alhamdulillah. Mudah-mudahan, ya. Nurul Fatin, Fauzia Ismail, insya-Allah, ya. Nurul Ain Abdul Kadir, ya. Ramai yang dah ajak kawan-kawan dia, ya, untuk join kita punya program ni. Alhamdulillah, syukur, alhamdulillah. Okey, tambah sikit, ya, nak wrap up sebelum lepas tu, ya. Allahumma salamah, ya. So find your purpose in life. Itu sebenarnya Tok Abah kadang cakap pada anak-anak Tok Abah, cuba tengok what is your true calling, ya. Find your purpose in life. Ramai orang hidup di dunia ini, dia tak nampak dia punya peranan yang penting. Sebenarnya Tok Abah pesan. Kita ni kiriman Tuhan. Tanpa kita, dunia tak sempurna. Bukan cakap besar, bukan fikir besar, tapi ni realiti yang ramai orang tak perasan. Ya, tanpa kita, dunia tak sempurna. That's why Allah hantar kita ke dunia. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Adakah kau sangka aku cipta kau main-main dan engkau tidak akan dikembalikan kepadaku? So Allah cipta kita bukan main-main. Ada a noble purpose with some novelty. Noble purpose. Jadi kita kena cari, apa tujuan aku dijadikan oleh Allah? Aku nak jadi apa? Memberi khidmat. Aku nak jadi seorang da'i. Aku jadi seorang guru. Aku nak jadi macam cucu tak apa kata, I am a doctor. I doctor. Kata-kata, no, I'm not doctor, I sister. Dia nak tukar peranan. I am sister Darin. I am superhero. Kalau superhero tu, kau siap kau. Minta bantuan, no problem. I am superhero. I am nurse. Kadang-kadang dia jadi, kadang-kadang dia belakang pula, I am mommy. I am mommy. So, mak dia jadi anak. Ya. So, no, ya. So, isunya apa? Find the purpose of your life. Tok Abah pun bertanya sejak umur Tok Abah 27 tahun, ya. When I was just a lecturer, Tok Abah tanya, adakah aku Tuhan cipta untuk jadi seorang pensyarah daripada muda sampai ke pencen? That was the question I asked my dean also. My dean, ya, Profesor Sulaiman masa tu menjawab sambil ketawa. Only you can answer that. Only you can answer that. Tu Tok Abah mengambil masa 13 tahun lah. Ya, 13 tahun, ya, 13-14 tahun berfikir, 15 tahun berfikir. Pada umur 41 tahun Tok Abah bersara daripada UPM untuk buat kerja yang Tok Abah lakukan sampai sekarang. Untuk find the purpose in life. Tok Abah nak berinteraksi dengan ribuan manusia, bukan sekadar dengan pelajar-pelajar universiti. Pelajar universiti ni Menara Gading, ya, mereka ni dah memang pilihan, ya. Kalau dibantu bagus, kita tak bantu sangat pun mereka boleh survive. Orang universiti, tetapi di luar sana yang berjuta orang yang perlu bantuan. Tu tak apa fikir dan istikharah dan bincang. Lamanya tak apa kata, okay, I got to make the big decision. Bayangkan, masa tu gaji tetap kerja tak susah sangatlah sebagai pensyarah, kan berat, tapi tak susah sangatlah, dah rutin kan, kita dah biasa. Lepas tu gaji tetap bulan, ya, dan pandangan masyarakat pun agak tinggi pada pensyarah. Pensyarah universiti, ya, Profesor Madya, ya, orang juga, ya. So adalah, bukanlah glamour, tapi okey lah. But tu sebabnya bila Tok Abah nak minta izin daripada
ayah atau abang, Allah yarham, ayah, bapak saya nak berhenti daripada UPM, saya nak kerja sendiri. Kau ni bodoh ke gila? That was the respon yang Tok Abah dah pernah share dengan you all. Kau bodoh ke gila? Gaji kau berapa? Ya, tu takkan kau nak berhenti? Kau bodoh ke gila? Tapi bila minta izin kat mak kata, buatlah apa yang kau nak, mak doakan kau selamat. Mak doakan kau selamat dan berjaya. Mak kata, mak doakan, buatlah. Bapak kata, kau bodoh ke gila? Ikut siapa? Ibumu. Barulah lepasnya bapakmu. Gitu. Ya. So, find your purpose. Dan, guys, kalau kita tahu kita purpose in life, kita akan dapat kebahagiaan. Sebab kita buat apa yang kita seronok. Dan, how to know our purpose of life? Apa yang buat kita happy? Apa yang buat kita rasa puas hati? Buat benda tu kita rasa puas. Itulah dia punya purpose of life. Apa yang mudah kita belajar. Kita ramai geng dalam bidang itu. Kita dapat satu kepuasan yang tidak dapat diceritakan. Itulah kita punya true purpose. Dan inilah dia. Tok Abah, ialah tak berapa sihat pun bila dapat bercakap dengan you all, dapat kongsi ilmu, I feel so good. Seronok. So I know this is my purpose of life. This is my true calling lah. Gitu. Macam Wak Ruzaidi Abdul Rahman, Wak D. Tok Abah panggil dia Wak D. Alah, pakar silat negara yang jadi pelakon, yang jadi macam-macam tu kan. Wak D. Tu Wak D, Tok Abah bincang-bincang dia, bila dia bersilat, dia ajar orang bersilat, dia rasa happy. Itu dia punya purpose in life. So sampai sekarang umur 57, dia baru 57 tahun, dia rasa happy sangat, masih dapat berlakon, ya, berlakon pula filem-filem yang ada self defense, ya, jadi guru ke, jadi so dia seronok sangat. Dia seronok sangat. So itu dia punya purpose in life. Jadi apakah perkara yang buat awak bahagia, seronok, gembira, rasa puas? Itulah awak purpose in life, ya. Okay. So itu dia. Dan of course lah, Tok Abah nak berhenti kat nombor 11. Sebab Tuhan itu ganjil. Nombor 11 ialah untuk kita find happiness, kita kena self-awareness, kenal diri kita. Dan Tok Abah selalu sebut perkataan yang sama, kenali butang merah, kenali butang hijau. Dan ramai daripada netizen yang join kita ni, kawan-kawan yang join kita pagi ni pun dah sebut, oh butang hijau dah ada, butang hijau saya, butang hijau saya. Itu mereka dah faham. Butang hijau, perkara-perkara yang buat kita happy. Butang merah, perkara-perkara yang buat kita down, kita tak ada mood, kita sengsara, kita fed up, kita patah semangat. Kenali. Dan ramai orang tak kenal butang merah, butang hijau sampai meninggal dunia. That's why mood mereka ikut nasib. Dia tak dapat kontrol dia punya emosi, tak dapat kontrol dia punya kehidupan. Ingat, Allah jadikan kita khalifah. Kita kena tadbir diri, tadbir alam, dan tadbir orang lain. Jadi sebelum kita dapat mentadbir alam, mentadbir orang lain, kita tadbir diri kita, urus diri kita, pimpin diri kita. Dan salah satu cara nak pimpin diri kita, kenali diri, kenali kekuatan kelemahan, atasi kelemahan, keluarkan kekuatan, pupuk bakat-bakat yang ada, ya, dan kenali apa yang jadi butang hijau menyebabkan kita seronok, bahagia, bersemangat, dan kenali butang merah, apa yang buat kita down, patah semangat, dan kita dapat atasi dan kontrol. Maka kita akan maju ke depan sebagai seorang manusia yang happy dan aset kepada diri, keluarga, masyarakat dan dunia. Okey. Hari ini hari Jumaat. Jangan lupa Al-Kahfi, ya, Tok Abah belum start Al-Kahfi, akan baca Al-Kahfi insya-Allah. Ya, potong kuku, trim kuku apa yang patut, ya. Banyak bersedekah, banyak berselawat. Allah pun berselawat atas Nabi. So kita kalau berselawat atas Nabi, kita akan tenang, kita akan syafaat Nabi, kita akan terbuka pintu-pintu kehebatan, ya, dan dia akan jadi penyembuhan, terapi kepada penyakit. Bila kita selawat Nabi, kita akan dapat terapi jiwa, terapi rohani. Semua penyakit fizikal ada kaitannya dengan kesihatan rohani. Bila rohani kita sihat, maka fizikal kita juga akan sihat, insya-Allah. So happy birthday, happy anniversary, selamat pengantin baru untuk mereka yang nikah hari ini, esok atau lusa. Selamat sembuh daripada penyakit masing-masing, termasuk diri Tok Abah. Kita doa-doakan selamat dalam perjalanan, selamat melakukan yang terbaik, selamat melakukan apa yang anda suka untuk benar-benar ceria dan bahagia duniawi dan ukhrawi. Illa liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.